Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apabila masuk Syawal, yang pertama sekali kita akan sembahyang sunat Aidilfitri. Dan apabila berlangsungnya 1 Syawal, bermula daripada 2 Syawal sehingga ke hujungnya, maka kita disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan apabila kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kita akan dapat 2 faedah besar, 2 kelebihan besar. Yang pertama, kita akan mendapat pahala berpuasa sepanjang tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia sambung 6 hari lagi di bulan Syawal, maka dia akan mendapat pahala berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu faedah yang pertama. Bermakna setelah kita puasa Ramadan, kita puasa 6 hari bulan Syawal, kita dapat pahala sepanjang tahun kita berpuasa. Kalau kita campur dengan puasa-puasa sunat yang lain, lagi banyaklah pahala puasa kita. Dan kelebihan yang kedua atau faedah yang kedua, apabila kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka puasa itu berperanan untuk menampung kekurangan-kekurangan, ketimpangan-ketimpangan sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan. Maklumlah, puasa dalam bulan Ramadan ini kadang-kadang mulut kita terlancang kata, kadang-kadang mata kita tersilap pandang, kita lakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan terkurangnya pahala puasa kita ataupun perkara-perkara yang berdosa kecil itu. Maka peranan puasa Syawal ini, 6 hari di bulan Syawal, dia boleh menampung kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sepanjang kita berpuasa pada bulan Ramadan. Itu kebaikan dia. Justru jangan kita tak puasa. Mari kita sama-sama puasa sunat bulan Syawal. Itu faedah dan hukum. Kemudian yang keduanya, tentang kita nak niat puasa 6 bulan Syawal ni. Oleh kerana puasa sunat bulan Syawal ini kategorinya sunat, maka kita boleh berniat puasa pada 2 sesi, iaitu sesi malam dan siang. Berbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib kita wajib berniat pada waktu malam sahaja. Puasa sunat kita boleh niat pada waktu siang. Dengan syarat sebelum gelincir matahari dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita boleh berniat untuk berpuasa Syawal ni pada waktu siang. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, pelaksanaan puasa sunat bulan Syawal ni macam mana? Dia ada 3 cara pelaksanaan. Yang pertama, iaitu berpuasa, memulakan puasa sebaik saja masuknya 2 Syawal dan dilakukan puasa itu berturut-turut. Makna 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Syawal. Dilakukan secara berturut-turut, maka ini adalah kaedah dan cara yang terbaik dan afdal. Tetapi tidak semua orang boleh melakukan yang demikian. Maka berpindah kepada cara yang kedua. Cara yang kedua juga berpuasa secara berturut-turut, tetapi tidak diambil pada hari yang kedua itu atau ketiga. Mungkin dia nak raya dulu, jumpa adik-beradik dan seumpamanya. Seorang tu dia start puasa 6 pada 8 hari bulan Syawal contohnya. Tapi bila dia ambil tu, dia ambil turut-turut tanpa selang-seling. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua pun boleh, tak ada masalah, akan mendapat pahala. Dan cara yang ketiga ialah puasa 6 ni dilakukan secara berselang-seling, tidak berturut-turut. Artinya seorang tu dia mungkin hari ni dia puasa 6, esok lusa dia tak puasa sebab dia nak makan kenduri atau pergi rumah terbuka dan seumpamanya. Hari keempat dia mula balik, hari kelima dia buka balik. Mana dia berselang-seling. Tetapi sebelum tamat bulan Syawal tu dia melengkapkan 6 hari di bulan Syawal. Cara begini pun boleh. Tapi dalam 3 cara ini yang afdal dan terbaik ialah kita berpuasa secara berturut-turut bermula daripada 2 Syawal hingga 7 Syawal. Itu cara pelaksanaan dia. Kemudian perkara yang berikutnya tentang puasa qada di bulan Syawal. Orang-orang yang selalu qada puasa bulan Syawal ni biasanya orang perempuan lah, sebab dalam bulan Ramadan yang berlalu mereka datang haid.
Termasuklah orang lelaki-lelaki pun kadang-kadang yang sakit pada bulan Ramadan tu, datang bulan Syawal dia nak mengqadakan puasa. Persoalannya cara nak qada puasa di bulan Syawal ini, qada puasa Ramadan bulan Syawal ini, dia ada 2-3 cara. Yang pertama, dilakukan qada dahulu. Dilakukan qada dahulu, setelah habis qada tu baru disambung dengan puasa 6 bulan Syawal. Ini cara yang pertama. Contohnya Aminah, dia datang haid selama 6 hari di bulan Ramadan. Bila masuk Syawal, dia pun qada lah 6 hari secara berturut-turut. Bila habis 6 hari qada puasa Ramadan di bulan Syawal, maka pada hari yang ketujuhnya dia menyambung puasa 6 hari di bulan Syawal. Mana dia akan puasa selama 12 hari. Cara ini adalah cara yang paling afdal dan yang terbaik. Cara yang kedua ialah berpuasa qada bulan Ramadan, tetapi dia akan mendapat pahala puasa 6 di bulan Syawal. Contoh macam Aminah tadi jugalah. Dia meninggalkan puasa selama 6 hari di bulan Ramadan kerana keuzuran haid. Bila 2 Syawal ataupun 3 Syawal, dia pun startlah qada puasa dia 6 hari. Kebetulan pula puasa sunat Syawal pun 6 hari juga. Maka dia pakai 2 dalam 1. Iaitu boleh dia berniat berpuasa qada, tetapi apabila dia berpuasa qada, oleh kerana dia mengqadakan puasa itu di bulan Syawal, dia juga akan mendapat pahala puasa sunat 6 Syawal ini. Cara nak niat dia macam inilah. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana mengqadakan fardu bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, maka besok dia puasalah. Oleh kerana dia puasa dalam bulan Syawal, dia akan mendapat pahala puasa sunat bulan Syawal. Ini cara yang dua. Cara yang ketiga, seorang yang dia berpuasa Syawal dulu. Bila habis puasa Syawal, lepas tu baru dia qada. Ini pun boleh juga. Ini pun lebih kurang hak yang pertama tadilah. Yang pertama puasa qada dulu, habis puasa sunat Syawal. Cara yang ketiga, dia puasa sunat Syawal dulu, lepas tu dia qada. Ini terbaik sebab dia buat cara berasingan. Cara yang kedua tadi pun boleh, iaitu dia mengqadakan puasa dalam masa yang sama, dia dapat pahala puasa sunat bulan Syawal. Cara yang keempat ni iaitu seorang yang niat dua-dua sekali. Dia niat dua-dua sekali, sahaja aku puasa esok hari qada pada bulan Ramadan kerana Allah Taala, berserta dengan puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. Maka cara yang keempat ni tidak dibolehkan kerana ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama kata tak sah jika niat dua-dua sekali. Ada pendapat kata sah hak puasa qada itu. Tapi pendapat yang lebih kuat iaitu tidak sah. Kita tidak boleh berniat dua-dua sekali, niat qada, niat puasa sunat Syawal, dua-dua tak sah dan batal. Sebab itu saya menasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama sekali bila masuk bulan Syawal ni jangan lupa puasa sunat bulan Syawal kerana faedahnya besar. Nombor 1, mendapat pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Yang kedua, puasa itu menampung kekurangan puasa bulan Ramadan kita. Dan yang keduanya, dalam kita nak melaksanakan puasa Syawal ni, kalau siapa yang tak ada qada apa-apa tu, bersegera berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau tak mampu, asalkan berpuasa sudahlah. Dan yang berikutnya, siapa yang qada itu mengutamakan qada dulu, buat secara berasingan, itu lebih baik, kemudian disambung dengan puasa sunat. Kalau nak bersekali boleh, tapi kena niat qada saja tanpa perlu niat puasa sunat bulan Syawal, maka sahlah puasa qada itu turut mendapat pahala puasa sunat bulan Syawal kerana kita melakukannya pada bulan Syawal. Semoga dapat mengambil manfaat apa yang saya perjelaskan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.